Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam sesi kali ini. Kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk baru iaitu haiwan. Baik murid-murid, jadi sebelum kita pergi kepada tajuk baru, kita lihat dulu pelajaran kita yang lepas. Ya. Dalam pelajaran yang lepas, ini adalah ringkasan dari pelajaran yang lepas. Kita ada buat latihan tambahan dan kita ada belajar tentang manusia. Kita belajar tentang manusia. Kemudian kita ada nyanyi lagu yang cikgu terpaksa potong sebab isu copyright. Kemudian kita ada latihan dalam buku BLA. Kemudian kita buat sedikit pengkelasan ikut bentuk, ikut jenis macam itu ya kita ada buat. Jadi kita lihat sikit pelajaran kita yang lepas. Ini adalah latihan kita dalam pelajaran yang lepas. Jadi cuba kita kita bincang bagaimana nak selesaikan latihan ini. Cikgu percaya murid-murid telah pun buat latihan ini dan kita akan bincang. Jadi kita lihat belah tepi sini, ini ialah hidung. Hidung nombor 1 ini ialah hidung. Hidung ini ialah hidung. Hidung dan fungsi hidung ialah untuk derianya ialah deria bau. Gitu. Nombor 2 kita dah buat contoh yang hijau itu adalah mata. Kemudian kita pergi kepada ni nombor 2, kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ialah lidah. Lidah sini. Lidah. Fungsi lidah untuk ialah deria rasa pandai. Okey. Dan yang keempat juga cikgu dah bagi contoh masa penjelasan yang lepas. Kulit, tangan tu, gambar tangan. Tangan itu kita jurus kepada kulit. Kulit ini derianya ialah deria sentuhan. Dan yang terakhir, nombor 5, telinga. Telinga ini. Dan telinga ini derianya adalah deria pendengaran. Ada satu lagi yang kita belum tanda, yang ini. Deria pendengaran. Okey, kita selesai latihan muka surat 23. Sekarang kita pergi kepada muka surat 24 ni. 24 kita nak buat cari jalan macam mana nak pergi ke ini fungsinya. Bantu bahagian tubuh ni, dia kata bantu bahagian tubuh di bawah untuk mengenal pasti deria yang betul. Jadi senang aja ini. Cari jalan untuk kita buat ni. Cari jalan untuk kita sampai ke tempat yang betul. Okey. Itu 1. 2. Ini cikgu percaya senang. Murid-murid boleh buat. Kita cuba lagi 1. Telinga. Tengok kita buat. Telinga. Ini dia. Atau sinilah. Jadi jauh. Pusing tadi kan. Okey, selesai telinga. Kemudian kita buat lidah. Tengok. Lidah, sentuhan ke lidah ni?
Ni salah. Jadi kita kena buat, cikgu pun silap. Ni kita padam lah. Dah silap kan? Lidah ialah deria rasa. Kita pergi sini, kita pergi deria, ya gitu, deria rasa. Dan satu lagi last, deria yang terakhir ialah kulit. Kulit ini ialah deria sentuhan. Ni kejap silap. Padam dulu. Okey. Kita buat. Macam gitu. Akhirnya habis. Deria sentuhan. Okey, itulah dia. Yang ni senang aja. Cikgu percaya murid-murid boleh buat yang ini. Okey. Dan sekarang kita pergi ke slide seterusnya. Kita pergi kepada latihan yang berikutnya. Kita buat hari itu muka surat 25. Ni 25, rasa manis dan rasa masam. Gula-gula kita dah ambil. Okey, gula-gula dah ambil, potonglah. Jadi jangan pening. Yang rasa manis, aiskrim. Tulis dulu yang mana kita tahu. Aiskrim. Okey, kemudian yang manis lagi ialah madu. Madu. Dan satu lagi yang manis ialah tembikai. Tulis sini. Tembikai. Okey. Selesai bab tu. Dan sekarang kita buat pula yang rasa masam. Masam kita mula dengan, ambil bawah ni boleh. Mula dengan cuka. Lepas tu mangga muda. Kemudian asam gelugur. Kemudian satu lagi yang akhir ialah limau. Maka kita siap lah yang ni. Siap. Muka surat 26. Yang ni kita dah bincang. Kita dah buat. Murid A dan murid B rasa kek manis, lembut. Nama kek ialah kek cawan, baunya wangi. Kita dah buat hari tu. Okey. Tak apalah yang tu. Dan sekarang kita lihat pula kepada muka surat yang berikutnya. Kita belajar tentang menggunakan deria sepenuhnya. Jadi warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi berikut. Dalam gelap. Apa deria yang kita boleh pakai? Dalam gelap. Ceritanya dalam gelap kita boleh pakai deria sentuhan. Kita tengok tangan dia meraba-raba, betul? Boleh bau? Kita boleh bau. Kalau ada bau wangi tiba-tiba boleh bau. Kalau tidak pun, paling tidak penglihatan tak boleh pakai sebab gelap. Tetapi kita masih boleh mendengar dan kita masih boleh bau. Mungkin ada tempat-tempat atau bilik-bilik suasana tempat-tempat tertentu yang kita kenal. Oh, ini dapur. Oh, bau ni ini bilik tidur. Ini deria yang kita boleh guna dalam keadaan situasi satu. Dalam buku teks tadi kawan kita
kawan kita ni dia teraba-raba mencari. Jadi deria yang boleh digunakan tu itu selain daripada penglihatan pasal gelap, maka dia boleh guna lagi 3. Deria bau ni bergantung. Kadang-kadang ada tempat-tempat kita, bilik tidur kita ada bauan yang tertentu yang kita kenal. Oh, ini bilik tidur. Kalau kita masuk, oh ini tandas, ini dapur, kita kenal. Kita boleh gunakan deria bau juga. Baik, kita lihat kepada situasi 2. Situasi 2, ceritanya saya tidak boleh menghidu makanan ini. Saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana sesama. Jadi yang dia tak boleh pakai ialah deria bau. Kerana dia sebut dah ni, saya tidak boleh menghidu makanan. Jadi deria bau tak ada. Tetapi memang dia tak ada deria bau. Tetapi dia boleh melihat makanan itu, dia boleh rasa makanan itu, dan dia boleh sentuh makanan itu. Kalau kena COVID, deria bau tak ada, deria rasa pun tak ada. Yang tu bahaya. Jadi, ni jawapan dia. Baik, kita pergi kepada muka surat 28. 28 ni kena hantar. Murid-murid buat cantik, tulis dengan kemas, warnakan cantik gambarnya, hantar. Nanti cikgu dah ambil buat penilaian PBD. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Dia tidak dapat melihat objek jauh. Dia dah sebut kat situ, objek jauh. Dia tidak dapat melihat objek jauh. Jadi dia tak dapat tengok benda yang jauh dengan jelas. Ibunya Puan Fatimah bawa Alia jumpa dengan doktor mata. Doktor mata. Dia dah sebut doktor mata. Jadi dalam gambar dia ada pula perbualan. Bagaimanakah keadaan anak saya, doktor? Jadi Alia ni pergi mana? Alia pergi ke klinik mata. Alia pergi ke klinik mata. Soalannya mudah. Nombor 1. Lihat soalan 1. Apakah masalah? Dia tanya. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Alia menghadapi masalah Jadi bila penglihatan. Bila mata, masalahnya ialah masalah penglihatan. Jadi, pasal dia tak boleh tengok, dia tak nampak, dia benda jauh. Jadi dia tanya lagi soalan 2, apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik? Deria apa? Mata tadi. Ataupun ada orang tulis sini, Alia mempunyai masalah mata. Pun boleh. Masalah mata. Nombor 2, apakah deria yang tidak boleh berfungsi dengan baik pada Alia? Deria penglihatan. Mata ialah deria penglihatan. Soalan 3, ini senang aja ni. Soalan 3 dia tanya, apakah alat apa yang dapat bantu Alia? Orang ada masalah mata, dia pakai, ya awak pun tahu, dia pakai cermin mata. Ini dia pakai cermin mata. Murid buat cantik. Murid-murid buat cantik bahagian ini, kemudian upload dalam link yang cikgu bagi. Okey. Selesai. Okey, kita pergi kepada pelajaran kita hari ini. Apa yang kita nak belajar? Baik. Kali ini kita akan belajar tajuk haiwan. Bila cerita tentang haiwan, murid dah tahu tentang haiwan. Okey. Ini buku tab. Bagaimana saya nak masuk lubang ini? Tanduk terlalu besar. Arnab ada tanduk? Saya pun arnab ni kata. Apakah tanduk itu sesuai untuk haiwan di atas? Haiwan ni namanya arnab. Sesuai ke arnab ada tanduk?
Jadi kalau kita kata sesuai, kenapa? Kalau kita jawab tidak sesuai, kenapa? Tidak sesuai sebab dia dah sebut sini. Arnab duduk dalam lubang. Macam mana saya nak masuk lubang ini? Dia tidak sesuai sebab Arnab tidak boleh masuk ke dalam lubang sebab tanduknya terlalu besar. Okey. Jadi kita pergi kepada subtopik. Haiwan ini kita nak belajar, kita nak kenal apa. Sebelum kita kenal lebih jauh, kita pergi kepada bahagian-bahagian tubuh haiwan. Semua haiwan ada bahagian tubuh. Jadi kita nak kenal lah. Kita nak kenal bahagian tubuh. Kita lihat haiwan yang pertama. Haiwan yang pertama ini namanya kuda. Kuda ini ada kepala. Kuda ada badan. Ni badan dia. Badan dia. Ni anak panah dia buat. Kan dalam buku kita ni badan dia. Kemudian kuda ada ekor. Ni ekor kuda. Jadi kepala, badan. Ni kepala, badan dan ekor. Okey. Badak sumbu pun sama. Ini kepalanya, badannya, ekornya tak nampak sini. Dan dia ada satu lagi tambahan, dia ada sumbu. Ini namanya badak sumbu. Dia ada sumbu lah. Ada macam tanduk di depannya. Okey. Kalau kita lihat kepada burung. Ini burung pula. Cerita tentang burung. Burung ada paruh di depan mulut dia lah. Paruh tu mulut dia. Mulut dia. Kemudian dia ada kepak. Kepak ini unik. Paruh ni unik. Semua haiwan ada mulut. Tetapi pada burung, mulut dia kita panggil paruh. Dia panjang. Pada jenis-jenis burung ini dia ada kepak. Boleh terbang. Kepak dia berbulu. Bulu pelepah pula. Bulu pelepah tu dia keluar sekeping-sekeping gitu. Ini beza dia. Kemudian kalau haiwan yang hidup di air pula. Tadi haiwan di darat. Haiwan di air ada yang mempunyai cengkerang. Ini contoh siput. Selain daripada siput, ada kura-kura. Kura-kura pun ada cengkerang di atasnya. Penyu ada cengkerang di atasnya. Ini haiwan-haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang unik. Kemudian ada gambar dalam air ni. Gambar dalam air ni gambar buaya. Gambar buaya. Buaya mempunyai ciri yang lain sikit daripada yang lain. Dia mempunyai ciri dia kulit yang keras. Kulit dia keras. Tahan. Jadi sebab tu kalau kamu lihat ada orang ambil kulit buaya buat beg tangan. Beg tangan wanita. Ada yang buat seluar. Dia tahan. Okey. Kita lanjut lagi. Kita lihat kepada rusa. Ini rusa. Rusa. Lihat rusa ini. Rusa mempunyai tanduk. Dan badan dia ni berbulu halus. Berbulu halus. Rusa ada 4 kaki. Rusa juga ada ekor. Dia ada ciri-ciri dia itulah. Berkaki 4. Ada berkaki 2. Ada berkaki 4. Ada yang bertanduk. Ada yang tidak bertanduk. Jadi rusa ni di dalam buku kita dia tunjuk persamaan dia dengan kambing. Kambing juga ada tanduk. Kambing juga berbulu halus pada badannya. Ini kambing. Kemudian dia buat lagi perbandingan yang berikutnya. Ini kita lihat ni bawah ni. Ini cerita tentang rama-rama dan pepatung. Rama-rama mempunyai kepak dan pepatung juga mempunyai kepak. Kepak tu ialah sayap. Kepak itu ialah sayap. Rama-rama mempunyai sesungut dan pepatung juga mempunyai sesungut. Sesungut tu macam antena depan tu kepala dia. Dan
dia bagi contoh yang terakhir di bawah ni. Contoh ini ialah itik. Kaki itik tu, itik berkaki dua. Kalau dia haiwan yang berkaki dua nanti dia termasuklah. Cuma kaki itik ni dia beza. Kaki dia mempunyai selaput renang. Seraput renang ni macam mana? Ni kaki dia tu macam ni. Macam kaki katak ni kalau kamu tengok. Tengok dalam buku teks kamu nampak lebih jelas. Kaki katak dan kaki itik dia mirip sama sebab dia macam kasut berenang tu kan. Dia guna dia untuk senang dia kayuh dalam air. Itik dan katak mempunyai kaki selaput renang. Kalau buaya tadi kan kita tengok buaya muka surat 42. Buaya tu pun kaki dia sama juga. Kaki selaput renang. Dan yang terakhir ada gambar ikan. Ikan mempunyai ciri yang unik iaitu sisik pada badannya. Ni sisik pada badan dia. Kemudian ikan juga mempunyai sirip. Sirip ni di atas belakang dan di bawah dia. Sirip ni untuk membolehkan ikan itu berenang. Dia macam ni. Ekor ikan. Ekor. Dia ada ekor. Ekor ni dia punya kemudi. Kalau kamu pernah lihat ekor ikan yang cedera sebab dia bertempur, dia berlawan dengan sesama dia, cacat sikit. Kalau kamu pergi ke perpustakaan awam di sebelah IPG tu, IPG Institut Perguruan Temenggong Ibrahim tu ada perpustakaan awam. Kalau kamu pergi dalam tu, dalam perpustakaan tu ada kolam ikan, dia bela ikan. Ada satu ikan yang paling besar dalam tu. Warna putih, ekornya cedera. Kamu tengok dia berenang macam mana. Sengit. Dia sengit. Dia tak boleh adjust badan dia. Dia akan terapung, tertimbul sebelah. Itu. Aktiviti muka surat 44 ni kita skip dululah. Cikgu ingat. Kita skip dulu muka surat 44. Kita pergi 45. Kita pergi kepada BLA, latihan ni muka surat 29, buku kerja murid. Ini buku BLA. Ini senang, tulis hari dan tarikh dan kita buatlah. Jadi tadi kita belajar pepatung mempunyai ciri, dia mempunyai ekor, dia mempunyai murid boleh tengok dia ada ciri-ciri tadi tu. Kita belajar dia ada ekor, dia ada kepak, dia ada sungut. Ni cari jawapan yang sesuai dan masukkan. Kalau kambing tadi kambing ada ciri apa yang ditunjuk tadi dalam gambar tadi. Dia ada tanduk. Murid tulislah nanti. Kemudian berbulu halus, badannya berbulu halus dan di belakangnya ada ekor. Murid buat latihan ni. Okey. Dah kita tahu tadi asas tentang ciri-ciri bahagian tubuh haiwan. Sekarang kita nak lihat pula kepentingan bahagian tubuh haiwan ini. Kenapa bahagian-bahagian ini sangat penting. Tadi kita jumpa buaya, kita jumpa katak, kita jumpa ikan. Jadi kita cerita yang 3 ni dulu pada muka surat 46. Kita jumpa yang 3 ni dulu, kita cerita. Jadi dalam buku kita dia terangkan setiap bahagian tubuh haiwan ini mempunyai fungsi. Bahagian tubuh amat penting kepada haiwan tersebut. Fungsinya apa? Kalau ini ditunjuk gambar ekor. Gambar badannya berkulit keras. Kenapa perlu dia kulit keras? Kenapa ekor dia macam ni? Kulit keras, ni diterangkan kat sini. Kulit keras gunanya untuk mempertahankan
diri. Buaya kan ganas, suka serang orang. Jadi dia juga bila dia serang orang, dia juga akan diserang balas. Jadi badan dia mempunyai ciri kulit yang keras. Dia boleh bertahan. Kalau dia kena serang, dia susah nak cedera. Biasanya kalau dia dapat gigit mangsa, dia akan terus seret mangsanya masuk ke dalam air supaya mangsa itu lemas, tak boleh bernafas. Dia boleh nafas. Mangsa yang ditangkap, contoh dia tangkap kambing, dia tangkap lembu, kerbau, dia akan seret masuk ke dalam air supaya haiwan itu lemas. Lemas, mati ya. Mati, dia makan. Habis cerita. Ini yang dia bulat besar ni. Ini gambar kaki buaya yang tadi cikgu cakapnya mempunyai ciri berselaput. Kaki berselaput. Tengok di bahagian celah kuku dia ni, jari dia, dia berselaput. Sama macam kaki katak ini dan juga kaki tadi lagi satu apa? Kaki itik, sama. Ni ada gambar itik ni kan. Ni kaki dia ni sama macam buaya. Jadi kaki selaput ini gunanya untuk fungsinya apa? Fungsinya untuk berenang. Berenang, dia berenang dalam air. Jadi buaya berenang, katak berenang. Ikan tak ada kaki, cikgu. Ya, betul. Ikan tak ada kaki. Tetapi kita lihat pada ikan ini, dia ada beberapa ciri yang unik pada dia. Satu ialah sirip. Nombor dua ialah sisik. Nombor tiga ialah ekor. Kita tengok buku cakap apa. Dia beritahu ekor gunanya untuk memandu arah. Kalau ekornya cedera, dia sengit. Dia tak boleh pergi tuju macam kalau kita mata sebelah. Dia sengit jalan. Kemudian sirip dan kaki selaput gunanya untuk berenang. Sirip ni, ni gunanya untuk berenang. Ini buku kita. Sisik pula. Dia tak tulis. Sisik ini gunanya untuk kawal kandungan air masuk ke dalam badan. Air tak tembus tu kalau sisik ikan. Kalau tak percaya, nanti tunggu bila mak kita beli ikan nak masak. Sebelum masak, mak kita akan siang ikan ini. Ni, ikan ini dia siang dalam singki. Dia siang buang sisik. Sisik yang jatuh dekat dalam singki akan menghalang air singki itu daripada lalu. Jadi dia tak lepas. Kita kena kutip keluar dulu sisik itu, baru air dalam singki itu boleh lepas. Itu fungsi sisik. Menghalang air masuk ke dalam badan ikan. Itu fungsi sisik. Kemudian pergi kepada muka surat sebelah. Muka surat 47 cerita kerbau. Kerbau ada tanduk macam tadi kambing ada tanduk. Lagi apa? Rusa ada tanduk. Arnab tadi yang mula-mula tu. Arnab tu saja aja. Arnab ada tanduk, tanda dah nak kiamat lah. Tak sesuai pada dia. Jadi kemudian kerbau juga ada kaki sama macam kambing ni. Orang lain dia 4 kaki. Kerbau juga 4 kaki. Kerbau ada ekor. Kambing juga ada ekor. Bezanya ekor kerbau panjang, ekor kambing pendek. Ni. Kemudian dia ciri pada badannya berbulu halus. Kerbau ni pun sama ciri dia berbulu halus. Dia tak tulis semua lah, penuh buku tu. Tapi ni cikgu sebut. Kemudian di sebelah kerbau ada badak sumbu. Ya, sama juga kepala, kaki, ekornya tak nampak. Dia ada satu ciri yang istimewa, yang lain pada yang lain. Lain daripada yang lain, iaitu dia mempunyai sumbu. Sumbu ni guna apa? Ada cerita kat sini. Sumbu dan tanduk membantu kedua-dua haiwan ini. Sumbu pada badak, tanduk pada kerbau atau haiwan-haiwan lain. Membantu haiwan-haiwan ini mempertahankan diri.
Jangan pergi kacau dia. Dia tanduk. Kalau badak, dia sodok tu dengan sumbu dia tu. Melambung kalau kena. Ini gunanya untuk mempertahankan diri. Dia akan guna masa bila? Kalau dia rasa terancam, dia rasa bahaya, tak selamat, maka dia akan menggunakan tanduk dan sumbunya untuk mempertahankan diri dia. Dia akan serang kita lah. Jadi jangan buat pasal. Okey. Dua gambar yang terakhir iaitu rama-rama dan juga burung. Ini ciri yang unik, mempunyai kepak. Kepak ni apa? Kepak ni dalam buku kita ni tulis kepak. Bahasa harian kita sebut sayap. Bahasa harian kita sebut sayap. Sayap. Rama-rama ada sesungut, burung tak ada sesungut. Burung ada bulu pelepah. Ini kepak dia ni, dia ada pula bulu pelepah yang sekeping-sekeping ni kan. Ini bulu pelepah ni. Rama-rama tidak. Dia tak sama. Ni lebah ni ada kepak. Lebah ada sesungut. Kaki dia berapa? Macam gitu. Ini ada paruh itik ni. Ini ciri-ciri yang unik pada haiwan-haiwan ini. Unik tu maksudnya dia ada dan kebanyakan haiwan lain tak ada. Okey. Next, kita pergi kepada latihan. Tadi kita dah tengok. Kita dah tengok kegunaan tanduk pada kerbau. Nanti murid-murid boleh ulang video ni. Ulang video ni. Tengok tanduk guna dia untuk apa tadi? Kita dah sebut. Dan sumbu. Sumbu pada badak ini gunanya untuk mempertahankan diri. Bila dia rasa terancam, bila dia rasa dia dalam bahaya, maka dia akan gunakan. Murid-murid jawab jangan lupa tulis hari, tulis tarikh dalam kotak ni. Tanduk. Kemudian ini burung. Burung mempunyai, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar kepak. Kepak ni apa? Kepak ni sayap. Gambar sayap. Ya. Kalau satunya untuk mempertahankan diri. Kalau kepak untuk sayap untuk terbang. Kamu tulis dalam ruangan jawapan lah. Kemudian yang ketiga ni cikgu tak mau cakap. Kamu isi. Ya, nanti kita bincang. Ini apa ni? Sirip. Ini sirip. Dan ini ialah kaki selaput renang. Ini. Jadi gunanya untuk apa? Dia ada perkataan renang. Kamu pun boleh fikir. Senang aja yang ni. Kamu boleh jawab. Ya. Ini simple je tajuk ni. Sedikit kita pergi tengok. Kita serupa, dia kata. Kita serupa. Cari maknanya kita sedang membuat pengkelasan haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan haiwan serupa ni maksudnya cari haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Serupa. Dia ada dua. Satu ialah serupa dan lawannya ialah berbeza. Berbeza. Ciri yang sama dan satu lagi ciri yang berbeza. Jadi kita lihat dulu Hafiz dalam kata dia. Hafiz mengumpul beberapa gambar haiwan. Gambar haiwan. Ini dia gambar haiwan lah ni. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3 sini dan 4. Gambar lembu, gambar hamster, kucing dan arnab. Apa yang sama pada haiwan ini?
Hafiz mendapati lembu, kucing, hamster, arnab berbulu halus. Ini satu ciri yang sama. Ciri yang sama. Jadi kalau tanya apa persamaan empat-empat haiwan ini, ciri dia ialah mempunyai berbulu halus. Lagi? Ciri lain? Kita boleh juga jawab. Ini satu. Yang kedua kita boleh jawab. Kita tengok ini 4 kaki. Ini ada 4 kaki. Kucing ada 4 kaki. Arnab ada 4 kaki. Hamster juga ada 4 kaki. Kita boleh kata ini haiwan ini berkaki 4. Boleh juga, ini ciri dia. Berkaki 4. Okey. Kita lihat soalan ini. Dia kata, apa yang kamu dapat jelaskan tentang bahagian tubuh haiwan di atas? Cari persamaan yang lain pada setiap haiwan di atas. Contoh cikgu dah sebut, berkaki 4. Lagi? Kita lihat pula ciri lain. Cikgu nak tulis kat mana ni? Kat sinilah. Sini. Okey, ciri lain. Tengok lembu. Ada ekor. Kucing ada ekor. Hamster tak nampak ekornya kat belakang ni ada. Arnab juga ada ekor yang pendek. Jadi mempunyai ekor. Itu ciri lain. Cari persamaan lain. Jadi yang biru ni terdapat haiwan yang berlainan. Haiwan yang sama ke tidak? Haiwan yang berlainan. Haiwannya tak sama. Sebab apa tak sama? Lembu, kucing, hamster dan arnab. Haiwannya berlainan, berbeza. Haiwannya berbeza. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Bahagian tubuh yang serupa. Haiwan yang berbeza tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Jadi kita pergi kepada latihan. Ini latihan buku BLA muka surat 31. Kita tengok sini. Buku BLA. Berbeza tapi serupa. Apa yang maksud berbeza? Yang kita belajar tadi dah. Haiwan yang berbeza tetapi serupa. Apa yang serupa? Yang serupanya ialah ciri yang serupa. Haiwan yang berbeza. Ini haiwan yang berbeza tetapi mempunyai ciri yang serupa. Kita tengok bahagian A. Kumpulan A. Ada rama-rama. Rama-rama ada sayap. Lipas ada sayap. Belalang ada sayap. Kan? Tak nampak sayap. Okey, kita ambil yang senang dulu. Rama-rama ada sesungut. Lipas ada sesungut. Belalang juga ada sesungut. Jadi tulis sini. Kumpulan A. Kumpulan B. Ini apa? Ini apa? Ini apa ini? Kumpulan B mempunyai cengkerang. Okey. Ini murid buat. Cikgu tak tulis. Cikgu cakap dah jawapan. Kamu tulis. Namakan haiwan lain. Yang haiwan lain. Jangan ambil dalam gambar. Haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan A. Kumpulan A ada apa tadi? Kumpulan A ada sesungut. Haiwan lain apa? Satu, bagi nama. Yang ada sesungut. Dalam buku kita pun ada tadi. Haiwan yang ada sesungut. Satu. Kemudian kita lihat kumpulan B. Haiwan lain
yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan B. Kumpulan B ni apa? Kumpulan B mempunyai cengkerang. Apa haiwan lain yang ada cengkerang? Dalam buku kita tadi ada satu. Cikgu tak mahu tulis. Kamu tulis. Ni kita bincang. Senang aja jawapan cikgu dah sebut. Lihat dalam buku teks kita tadi. Yang sebelum ni ada haiwan yang mempunyai cengkerang. Salin jawapan kat situ. Okey. Kita teruskan. Kita lihat. Ini dah nak habis dah ni. Kita lihat ulang kaji. Ulang kaji. A. Ini gambar apa? Ini gambar ayam. Ayam apa? Ayam jantan. Okey, tak apa. Ayam tu yang kita nak cerita sekarang. Dia tanda A, dia tanda A, B, kita lihat C dan D. A ni apa? A apa? A ialah paruh. B ialah kepak. C ialah ini. Ini apa? Taji. Kaki ayam tu dia ada taji dekat belakang ni yang kecil ni. Tu. Dan ini ialah D ialah ekor. D ialah ekor. Jadi kita namakan. 2. Nyatakan kepentingan. Apa fungsi benda ni? Apa perlu benda ni? Ini gambar apa? Gambar kaki ayam ke itik ke? Tapi cuba lihat kakinya ada ni. Ada benda ni. Apa nama ni? Ni. Ini namanya kaki selaput renang. Boleh tak cikgu tulis sini? Selaput renang. Kaki selaput renang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk berenang. Senanglah. Ini gambar apa ni? Ini semua orang tahu gambar sayap. Gunanya untuk terbang. Okey. Dan yang terakhir ini gambar apa? Gambar cengkerang. Cengkerang guna untuk apa? Untuk melindungi. Tak muat dah cikgu ni. Sinilah. Melindungi diri. Patut cikgu letak muka surat kosong kat sebelah. Okey. Tak apa. Jadi kita ingat semula. Kita pergi kepada muka surat 50. Kita ingat semula. Ini ialah paruh. Kemudian ni sisik. Sirip ikan. Kepala. Badan. Senang ya. Ekor. Kepak. Sumbu. Tanduk. Cengkerang. Tadi ni. Ni cengkerang. Ini. Cengkerang. Sesungut. Kulit keras. Berbulu halus. Bulu pelepah. Ni. Bulu pelepah. Dan selaput renang. Ni. Selaput renang. Setiap bahagian tubuh haiwan mempunyai kepentingan. Terdapat haiwan yang berlainan. Haiwan yang berbeza. Haiwannya tak sama. Tetapi bahagian tubuhnya sama. Haiwan tak sama. Lain-lain. Ada kerbau, ada kambing, ada badak, ada kuda. Tetapi ada bahagian tubuh mereka yang sama. Sampai situ ya. Jadi inilah yang kita belajar pada minggu ini. Tajuk tentang haiwan. Kita lihat apa lagi. Kamu kena buat latihan pada muka surat 32, 33 dalam buku BLA. Ya, kamu tuliskan tarikh. Masukkan
tarikh. Jangan lupa setiap muka surat ni. Nanti kalau kita nak buat penilaian senang. Dan sebahagian dari kamu bukunya cikgu dah cop dengan markah PBD itu, pentaksiran. Itu masa kita bersemuka hari tu. Ni yang bila PDPR ni, tarikh ni sangat penting. Kamu buat dulu latihan ni, kita akan bincang nanti. Dan ini satu lagi. Ini bahagian tubuh haiwan. Apa yang kamu kena buat bahagian ini selain daripada mulakan dengan hari, mulakan dengan tarikh. Jadi kamu kena buat apa? Pilih, dia kata. Warnakan jawapan yang betul. Nama haiwan ini apa? Bahagian tubuh yang hilang, yang tak ada dalam gambar. Ada benda yang tak cukup pada ikan ni. Gambar ini gambar, cikgu dah cakap jawapan. Gambar ikan ke gambar buaya yang kita tak kenal. Ini adalah gambar ikan. Apa yang tak ada? Sirip ke sisik? Sisik atau sirip. Jadi dia kata fungsi bahagian yang hilang itu gunanya untuk berenang atau melompat. Bahagian tubuh lain yang terdapat pada haiwan ini ada banyak. Yang ada kita warnakan. Ekor ada, badan ada, kepala ada, sisik ada, tanduk tak ada. Sayap pun tak ada. Jangan warnakan yang tak ada. Dan bahagian E yang kelima ni, lakar. Lakar ni apa? Lukis. Lakar ni maksudnya lukis bahagian yang hilang tadi. Yang kita tengok apa yang hilang pada ikan ni, lukis pada ikan di atas. Kemudian kamu warnakan cantik. Kamu warnakan cantik. Itu saja kita punya latihan pada kali ini. Kamu buat cantik. Ya, sampai di sini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Jadi murid-murid nanti jangan lupa untuk tonton berulang kali masa kamu buat latihan. Kamu like video ini dan yang belum subscribe, kamu subscribe lah. Supaya ramai dan kamu juga tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Pastikan kamu tonton dan kamu ulang kaji dan kamu buat latihan yang cikgu tunjuk. Buat latihan yang cikgu tunjuk. Buku BLA semua murid ada. Buat latihan ini sampai sempurna. Kalau ada masalah nanti kamu boleh teks cikgu dan kita bincang. Ya, nanti sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.